Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa habibuhu wa safiyyuhu qalilan amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi sebelum kita sambung mengaji Asma'ul Husna Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sahabat kita bertanya, yakni berkaitan dengan mereka-mereka yang mana jadi buah-buah jenis-jenis orang yang anti-vaksin. Ada saja mereka itu terdiri juga di kalangan mereka-mereka setelah anti-vaksin, mereka mencela ulama-ulama kita. Bagi mereka, siapa di antara ulama yang mengharuskan ambil vaksin, itu ulama su, ulama jahat. Memang ada dah. Sampai ke kita orang ni. Kalau kita nak tanya bagaimana kedudukan orang tu ataupun apa yang perlu kita faham, kita insya-Allah kita faham, orang tu yang tak faham. Kerana ulama-ulama kita berkaitan dengan vaksin termasuk ijtihad. Kalau dikatakan bahawa siapa di antara ulama-ulama yang mengharuskan ambil vaksin, dia ulama jahat, seolah-olah telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka dia tersalah. Kerana berkaitan ijtihad, tidak ada usul yang muktamad dan bersifat khusus, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan ayat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan satu kisah, ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat sebagai ayat ahkam, ayat hukum yang mana Allah mengharamkan bagi Nabi dan umatnya untuk mengambilnya vaksin. Mungkin ada dah nama bahasa Arabnya tu. Dalam hadis Rasulullah SAW tidak ada. Bahkan Quran dan juga hadis Nabi SAW jadi usul untuk ikhtiar mencari penawarnya. Dan semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja terselahnya kejahilan golongan-golongan ini. Mengapa? Terus mereka menghukum ulama-ulama yang mengharuskan BBC ini ulama su. Pandai pula ulama su. Kerana yang membicarakan ulama Al-Khurawi dengan ulama su itu Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia sebut hadis ini dhaif, bukan sahih. Itu pasal berkata ulama Al-Khurawi ke ulama su, dia tidak dibicarakan dalam usul akidah dan juga usul syariah. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahawasanya ada golongan-golongan yang jahat. Dia bukan ulama, mengaku sebagai ulama. Bahkan Rasulullah SAW beritahu kepada kita akan muncul akhir zaman, orang tu sesat dah, dia sangat jahil. Tetapi kamu yang jahil mengangkat dia sebagai orang agama di antara kamu, lalu dia berfatwa untuk kamu. Dia telah sesat, dia menyesatkan kamu. Nabi berbicara bahawa orang itu telah sesat, orang itu jahil. Tetapi perbicaraan kita, dia bukan seorang yang sesat dan jahil, dia seorang ulama. Ada di antara mereka yang haruskan ambil vaksin, yang menghafal hadis, beribu-ribu hadis, yang berpegang dengan mazhab Hanafinya, mazhab Malikinya, mazhab Syafi'inya, Hanbali, pakar 4 mazhab, dan tahu usul fiqh dan mengajar, yang mengajar kitab usul fiqh, dan jadi kitab dia rujukan di Universiti Malaya sana, iaitu Syekh Al-Banjari itu, Syekh Nuruddin Al-Banjari, juga dikatakan dia ulama su golongan ni. Yang herannya macam mana untuk sebut ulama su tu, mari muncul mana tu? Sebab tidak ada istilah di sudut akidah dan syariah ada satu golongan disebut ulama su, melainkan dalam kitab Ihya Ulumuddin saja dan kitab-kitab tasawuf. Jadi mereka ni aliran tasawuf. Ini ijtihad.
Kalau sekiranya dikatakan ambil vaksin itu haram dan siapa yang mengharuskannya, dia telah melakukan kejahatan atau umat Islam, hanya saja kita nak bertanya kepada dia, maaf cik, kalau sekiranya satu hari Allah Subhanahu Wa Taala uji cik masuk hospital, ada jangkitan kuman dalam paru-paru, dalam saluran darah, ada kat situ, ada kat sini, lalu datang doktor pakar, maaf kami kena masukkan ubat antibiotik. Agak-agak nak terima. Bila doktor baru masuk dah cepat, saya tak tahan dah. Maaf cik, ni kami nak buat satu suntikan. Apa yang masuk? Pada usulnya semua sama, masuklah vaksin tadi. Bawa anak kecil baru lepas bersalin lebih kurang 2 minggu, takut kena kuning, doktor pakar kata kami nak kena injek dia, takut meribat atau pada jangkitan dengan jangkitan kuman yang lain. Silakan doktor, silakan doktor. Lalu apa benda yang disuntik ni? Bukankah vaksin? Darjah 1 ada vaksin di sini, darjah 6 pun ada juga. Hanya kuat tak kuat ni, darjah 6 tu kuat sikit. Sampai dah berapa kena robel lah, kita form 3 ada. Bahkan gigi sakit ni, doktor kata nak kena cabut, tapi nak kena injek bius, boleh tak cik? Injek lah, tidak makin sakit ke? Sakit, injek. Apa yang diinjek ni? Jadi terselahnya kejahilan golongan-golongan ni. Kalau sekiranya mereka jahil sekadar mereka ni anti vaksin lah, tak mau, selesai. Kita pun tak cakap apa dah. Sebab mungkin dia ahli taqwa, orang yang kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak cakap lah. Bahkan kalau orang tanya saya, ustaz saya ni kena ambil vaksin ke? Saya akan tanya, cik duduk kat mana? Saya duduk kat tengah padang pasir sana. Ada pun duduk? Tak ada. Tak payah ambil lah. Cik akan datang ke kota-kota ni? Tak ada lah, saya akan duduk sampai mati. Tak payah ambil vaksin. Orang ni kau lagi, kat mana awak duduk? Saya duduk kat satu pulau. Akan kembali ke sini? Tak ada, nak mati kat pulau tu. Tak payah ambil lah. Telefon lagi, kat mana duduk ni? Saya duduk kat tengah hutan tu. Agak-agak nak mari turun ke ni? Tak ada, saya akan mati kat hutan tu. Tak payah ambil lah. Selesai. Tetapi kita, keadaan kita ni kena ambil. Mengapa agaknya? Ini bukannya, vaksin ni bukan penawar. Doktor pakar pun dah beritahu ini ubat, ini bukan ubat. Tetapi inilah kaedah nombor 1 dari Islam, merawat. Bahkan apa yang saya belajar bahawasanya ini takdir Allah, ketetapan Allah yang saya lihat. Mengapa agaknya? Pada apa yang saya belajar, barang siapa yang terkena wabak ataupun mahu wabak tak kena pada dia, ataupun kalau kena sekalipun, untuk merawatnya kembali tidak lain melainkan juga dengan vaksin. Maksudnya apa? Sebab di dalam vaksin, nama vaksin tapi kuman masuk dalam tu. Maksudnya adalah kuman dengan kuman, wabak dengan wabak. Seperti mana kata Imam Muhyiddin Ibn Arabi, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bagi kita kuman. Dan ada kuman yang baik, ada kuman yang tak baik. Lalu sekarang ni di antara mereka yang pandai, cukup pandai Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada mereka, lalu mereka berusaha sehingga mereka adalah makmalnya untuk mengeluarkan kuman tadi, nak melawan kuman kita tu. Kenapa agaknya? Sebab kita tak mampu, akal kita nak pergi situ. Sebab kita duk fikir Allah, kita duk fikir akhirat. Mereka fikir dunia saja. Lalu bagi kat mereka, biar mereka sibuk buat, kita ambil sibuk guna. Bahkan kalau sekiranya dilihat pada usul, kalaulah sekiranya haram mengambil vaksin, saya naik kapal terbang nak pergi haji umrah pun haram. Itu usul. Mengapa agaknya? Sebab bukan ciptaan orang Islam, bukan tokeh orang Islam, bukan ekonomi orang Islam. Yang bawa tu pun mungkin bukan orang Islam. Mungkin saja pesawat walaupun bawa ke Jeddah, kadang pilot dia bukan orang Islam sebab dia transit. Pilot dia orang Cina. Ada jemaah kita ni pergi sampai ke Jeddah, kapal terbang Cina. Pilot dia orang Cina, bukan orang Islam. Transit lah sekali sampai ke Jeddah.
Tanya dia apa pasal banyak sangat prinsip. Tak apa, boleh jalan-jalan. Dan tiket murah pula tu katanya. Lepas terbang Cina tiket murah, tapi itulah banyak yang jatuh dalam dunia pun dia juga. Lepas terbang Cina banyak jatuh. Lalu oleh kerana itu, kalau jahil sekalipun jangan salahkan orang lain. Kita memang jahil, tetapi kejahilan kita tidak ada sampai nak membusukkan, nak menghina ulama-ulama kita. Itu tidak sampai begitu. Bahkan kalau ada di antara ulama-ulama mengatakan buat masa ni jangan ambil vaksin, kita tengok dekat negara mana, salah satu belah Afrika sana, ulama-ulama sana tak bagi ambil vaksin. Mengapa agaknya? Sebab mereka melihat vaksin yang masuk ni tak apa-apa dan sesuai dengan keadaan mereka, sehingga mereka tunggu vaksin yang sesuai. Selesai. Dia ambil awal, yang belakang dia tak ambil kisahnya. Dekat South Africa, tempat yang banyak orang Melayu sana, nak murid saya bagi satu fatwa kat sana, tak bagi ambil. Sebab apa? Ni jenama ni tak diambil, jenama ni tak diambil, jenama ni tak diambil. Dia ada, bukan dia kan semua tak diambil. Lalu dia sebut yang ni boleh, yang ni boleh. Itu maksudnya. Lalu sekarang ni dia letakkan nama vaksin yang tak boleh ambil dia. Yang boleh ambil dia tak letak, jadi fitnah orang. Begitu. Cape Town kat sana tu, South Africa sana, ulama-ulama sana mengharamkan berapa nama Johnson & Johnson tu, berapa lagi. Begitu. Itu kan di sana, keadaan di sana pun tak sama macam kita di sini. Mereka bukan ada kilang macam kilang kita. Perdagangan mereka, ekonomi mereka pun bukan macam kita. Sebab mereka Cape Town tu pusing kat situ di Afrika ni. Dia bukan jenis Afrika kulit hitam yang kebodoran ke, bukan bahagian di situ. Bahkan belah kawasan-kawasan yang dimaksudkan kulit hitam ke kebodoran ke, vaksin tak masuk ke sana tu. Siapa nak bawa masuk agaknya? Bahkan tak ada pula orang yang kena wabak kat sana. Lalu di sinilah kita kembali balik pada ijtihad ulama-ulama kita. Kalau orang tadi dia dah membusuk ke ulama kita dan mengatakan suh ni ulama jahat. Jahat ni maksudnya bukan ulama adalah orang ni. Jahat dah ni. Dia dah letak dalam hati dia. Saya mendengar beberapa ulama-ulama kita, antaranya Al-Abi Umar, guru saya. Dia mengatakan apa? Barang siapa yang membusukkan ulama, memburukkan ulama-ulama ni, matinya su'il khatimah. Mati dia su'il khatimah. Mati dalam keadaan busuk juga, maknanya buruk. Mengapa agaknya? Sebab di antara mereka adalah ada yang termasuk awliya Allah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mungkin sehari sebelum mati dia awliya Allah. Ada di antara mereka begitu. Bahasa kita berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun ada ulama ni tak setuju, ulama ni kata tak boleh, ini haram, kita tidak pernah pun nak merekehkan dia, sebab dia atas ilmu dia. Sama kalau dulu ke ilmu ulama kita yang mengharuskannya, itu atas keilmuannya. Jadi selesai. Bahkan ulama yang mengatakan jangan ataupun mengharamkannya juga tidak menyalahkan ulama yang mengharuskannya. Salah satunya adalah ulama-ulama di Al-Azhar. Syekhul Azhar, Mufti Mesir, dia mengharuskan mengambil vaksin dan mereka pun ambil vaksin. Cuma ada ulama yang tak apa-apa nak setuju, tapi dia tak ada apa sebab dia tak ilmu. Akhirnya ulama yang tak setuju, akhirnya kena setuju juga sebab duduk kawasan situ. Sebab dia tengok pada usul, tengok keadaan, akhirnya kena ambil juga. Dia pun tengok chapter, tengok analisa. Maknanya yang ada vaksin ni agak kurang lah sikit, risiko besarnya. Selesai. Tapi dia tidak pernah memburukkan ulama-ulama. Sebab saya pengalaman saya, Al-Azhar tu ulama dia terlalu banyak. Cuma di antara ulama Azhar ada yang tidak setuju antara satu sama lain. Mufti Mesir pun pernah ada tak setuju dengan Syekhul Azhar, tetapi mereka tak pernah merendahkan antara satu sama lain disebabkan ini ijtihad. Yang khilaf ni ijtihad, bukan pada usul akidah dan juga usul syariah. Lainlah kalau sekiranya syekh tu kata solat kita sekadar 3 kali dia akhir zaman. Wah, dah lain dah ni. Lainlah kalau dia berfatwa sesungguhnya sah bagi orang perempuan yang solat
macam laki solat. Apa maksudnya? Aurat dia macam laki-laki, tak kelubung, tak tutup, pakai zuar pendek ke sampai lutut ke, sah. Itu lain sangat. Ataupun ulama mereka berfatwa kalau sekiranya nak anak susuan, tak apa kalau dia umur 20 pun. Kena pula nak nyusu umur 21 hari raya. Kita pun tanya apa pasal minat sangat nak jadikan anak susuan ke umur dia 20? Kan dah ada dah anak ni, nak nyusu anak kecil lah sebelum umur 2 tahun. Ni power lama. Jadi anak belaka, mahram. Jadi kalau kita dengar fatwa begitu, ini dah lain fatwa ni. Seperti mana dulu Yusuf Qaradawi tu masa dihalau daripada Mesir, bukan dihalau Al-Azhar ya, Mesir pun halau dia. Kenapa? Sebab dia berfatwa bahawa orang letak bom kat badan, pergi kat sana meletup, bom, dia syahid. Di sudut usul akidah, tak. Islam mengharamkan perbuatan tersebut. Mengapa agaknya? Sebab maksudnya peperangan dari Islam apabila mereka memang memerangi, datang mahu memerangi kita. Sekarang ni mereka duduk diam-diam dekat kemah, maka jangan pula kita pergi kemah dan letupkan diri kita. Tidak boleh. Begitu juga kita bawa bom, letup bangunan ni, bangunan tu, kadang-kadang hotel, kadang-kadang sekolah. Ada orang perempuan, ada orang tua, ada anak-anak. Kan Rasulullah melarangnya. Oh, bila dah mati, orang mereka tulis nama ni syahid, syuhada. Syuhada dulu di Mesir. Tok guru ulama berfatwa jangan keluar demo. Waktu Mursi dulu jangan keluar demo. Sebab apa? Sebab jadi bahaya negara nanti. Sekarang ni tak ada lagi pergolakan yang teruk. Kalau kamu demo-demo makin teruk. Sebab undang-undang Mesir, kalau nak keluar demo, dia dah kira pemberontak. Pemberontak dah. Tak kisah di negara, orang dalam negara dia keluar negara masuk buat demo-demo ni, pemberontak. Lalu mereka akan tembak dengan peluru hidup. Kalau peluru hidup mati dia. Lalu kalau boleh tembak sungguh dah syahid ke tidak pula. Kan ulama kata jangan. Waktu saya dulu lah kawan pun kata, bumbu kami kata jangan keluar. Jangan keluar pergi demo, jangan. Jangan nak seronok keluar pun jangan. Macam kita lah seronok nak pergi dataran Merdeka. Jangan. Jadi ulama dah bagi tahu kepada kita, dia selesai lah. Sebab kena dengar kata-kata ulama ni, sebab dia ada firasat, dia ada ilmu. Seperti mana waktu saya belajar dulu, kawan saya yang belajar Yaman lah, malam tu diorang nak keluar pergi bukan ke mana, Tok Guru dah kata jangan keluar. Diorang senyap-senyap keluar berapa orang. Keluar-keluar kena tangkap duk askarnya Yaman. Bila kena tangkap askar Yaman, tak hantar ke madrasah balik, pergi hantar ke bahagian dia tahanan, terus hantar balik Nisha. Saya buka surat khabar, tengok ada nama lah, nama dia Ismail bin Ibrahim. Lepas tu dia datang kat madrasah saya tu. Saya tanya, ini kau ke? Entah ke? Ismail bin Ibrahim? Anak dah tu. Lepas tu tanya apa pasal? Dia kata sebab tak dengar kata Tok Syekh. Tok Syekh kata malam tu jangan keluar. Semua sudut Nisha yang keluar, semua kena hantar balik Nisha. Semua kitab ke, buku ke, pakaian ke, semua tak ada dah, tak balik dah madrasah. Hantar terus balik Nisha. Sebab waktu tu ada pergolakan. Jadi mereka nak selamatkan kita, hantar balik Nisha dia. Tak mau dihantar balik ke madrasah. Kenapa begitu? Sebab sana pergolakannya, orang tembak senyap-senyap. Pernah guru saya tengah tausiah nak bercakap, ada orang dia tembak dia, kena nak murid depan dia. Penembak curi ni kat sana. Sebab sana ada lagi komunis senyap-senyap ni. Sebab apa? Sebab orang agama bagi mereka yang menghalangnya nak buat tu, nak buat ni. Sebab mereka buat tu semua haram-haram belaka. Oh gitu. Kalau tengok mati sungguh tu, kita berkata wa huwa syahid, dia syahid.
Jadi kesimpulannya bahawasanya kita jangan jadi sejahil orang macam tu jahil tu, dan kita pun kasihkan dia, kesian dengan dia. Disebabkan apa? Sebab kejahilannya gitu. Sebab kita pun jahil juga. Tapi jahil-jahil kita tak ada pula nak hukum ulama kita tu ulama su, ulama yang buruk, yang busuk. Tak sampai begitu, bahkan tak berani langsung nak cakap begitu. Mengapa agaknya? Sebab dia cakap atas ijtihad, dia bukan cakap atas usul akidah. Suruh sembah kepada Allah, boleh tinggal solat kalau dah nak tinggal. Gitu. Boleh kahwin lebih 4 orang. Boleh, dia memang itu dah ada ulama su dah tu. Yang dah orang kata yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, ialah itu ulama su sungguh tu. Tapi kalau sekali tidak, jangan berbuat begitu. Mengapa agaknya terhalangnya doa ibadah tak diterima, semua Allah tak mahu. Sebab ini kata ulama, kasihkan hamba-hamba Allah, lebih-lebih orang-orang ada ilmu ni. Kasihkan mereka. Sebab apa? Sebab mereka kasihkan Allah, dan Allah kasihkan mereka. Bila kamu kasihkan dia, Allah akan mengasihi kamu. Kaedah dia. Tapi kalau kamu membenci dia, maka Allah akan membenci kamu. Maka oleh kerana itu ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajar kita buat baik saja, sebab kita tak tahu kehidupan dia bagaimana. Mungkin hari ini kita nampak dia tak betul, mungkin esok lusa dia mati dalam keadaan beriman. Keadaan kita nampak macam betul, tapi kita tak tahu, mana tahu satu hari mati tak ada iman. Kita pun mahu kalau Allah tak mahu mati begitu. Tapi dalam Quran ada ceritanya, Qarun orang yang beriman, tapi mati sebagai orang tak beriman. Hanya sebab Allah bagi harta dia mati dah tak mau beriman dah. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai begitulah keadaan diri kita. Jadi insya-Allah kita akan sambung seluruhnya nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hafiz, yang Maha Pemelihara. Maksudnya mudah kita faham. Dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang memelihara kita. Dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga kita. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala bahkan dia memelihara seluruhnya. Nyawa kita masih lagi ada, dialah yang jaga nyawa kita. Kita masih boleh berfikir, satu campur satu dua. Boleh berfikir, boleh tahu kanan, kiri, atas, bawah. Boleh tahunya siang dan malam. Dialah jaga agar akal kita tak hilang. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jaga perut kita agar tidak sakit, dia jaga perut kita agar tidak lapar. Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia yang jaga juga sesuatu yang telah diilhamkan kepada kita. Apabila kita dah rasa lapar, takut mudarat, maka apa yang perlu kita buat? Carilah apa boleh makan sikit-sikit. Itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia Al-Hafiz, dia yang jaga kita itu semua. Jaga ilham setelah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita. Dan kata ulama-ulama kita, barang siapa yang memperbanyakkan membaca Ya Hafiz, Ya Hafiz, maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan lindungi dia daripada sesuatu yang menakutkannya, dan begitu juga musibah. Dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu akan datang menakutkan kita, sesuatu yang datang juga berupa musibah. Akan tetapi apabila kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala yang memelihara kita, jadi insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala memelihara akal kita. Walaupun datangnya musibah tak menghilangkan akal. Allah uji kita sakit, tapi tidak menyebabkan kita hilangnya akidah, hilangnya iman. Seperti mana Rasulullah SAW pun diuji, Nabi pernah disihir, tapi tidak menghilangkan hafalan Quran Nabi SAW. Tidak ada kesan pada wahyu yang ada pada diri Rasulullah SAW. Dan Allah menguji kita dengan pelbagainya musibah. Akan tetapi tidak ada sampai kita nak cari Tuhan lain selain pada Allah. Al-Hafiz. Dan itu juga kata ulama-ulama kita memperbanyakkan membaca Ya Hafiz, Ya Hafiz, agar Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada terbakar, tenggelam, lemas,
itu. Walaupun itu barang siapa yang diuji oleh Allah dengan perkara itu, matinya syahid. Hanya saja jangan kita nak buat sampai keadaan mudarat itu. Kita tak pandai nak berenang, kita pergilah berenang laut yang dalam, akhirnya lemas. Jangan kita beranggapan bahawa rasanya kita dah mati syahid kerananya. Begitu. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala Al-Muqit, yang maha penjaga. Yang tadi Allah Subhanahu wa taala Al-Hafid, yang maha pemelihara. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan, pemeliharaan dan juga kemampuan dalam menjaga sesuatu yang dikehendaki. Al-Muqit. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala, dia yang mengurniakan rezeki, kurniaan-kurniaan dalam alam ini, sehingga setiap daripada apa yang dikurniakan, dia juga yang menjaganya. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan kepada kita. Hujan yang turun dia adalah Al-Muqit Allah. Dia memelihara hujan yang turun tadi, sehingga ada hujan yang turun menyuburkan tanah, walaupun ada juga disebut oleh Allah hujan yang turun tidak menyuburkan tanah. Mengapa agaknya? Kerana Allah Subhanahu wa taala nak mengajar kita satu perumpamaan. Di situlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati manusia itu. Maksudnya dengan iman, dengan ilmu, hidup hati seseorang. Tetapi ada juga dengan ilmu yang belum menghidupkan hatinya. Mengapa? Sebab dia mempunyai keraguan lagi. Seperti mana contoh dalam satu pengajian Aqidatul Islam, lalu bangun seseorang tanya kepada guru dia, "Ustaz, saya nak tanya, sebab kita belajar akidah hari ini berkaitan kekuasaan Allah. Hanya saja soalan saya nak tanya, adakah sesuatu yang Allah tak boleh buat? Adakah sesuatu yang Allah tak boleh buat, mana tak mampu nak buat demikian?" Kalau begitu, dia bukan orang yang belajar akidah lagi. Dia belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim pun dia tak tahu. Allah pun dia tak kenal. Kalau kita tanya, awak baru masuk Islam ke? Tak, saya lahir Islam. Umur berapa? 68. Takkan nak tanya soalan begitu? Takkan nak tanya soalan begitu kan? Apa yang Allah tak mampu nak buat? Cuma tanya dia balik, apa yang Allah tak mampu nak buat? Rasa-rasanya apa beritahu? Sebab kami tak ada jawapan. Sebab Allah mampu segala-galanya atas kehendaknya. Itu akidah kami. Lalu agaknya boleh bagi contoh tak? Tak, saya tanya dia, ini tanya nak benar ni. Tersilap guru penampar pengajar dia. Sebab kalau kita belajar akidah, tak akan tanya lagi soalan Allah sekarang ni dia hidup, umur dia berapa? Dah berapa zaman dah Allah ni hidup? Allah ni dia ada waktu bila? Ada orang tu baru masuk Islam, dia tanya kita pelan-pelan lah didik terbiah dia. Tapi kalau dah lama masuk Islam ni, dah ragu lama dah Islam ni, mungkin dia pun dah termasuk musuh Islam. Seperti mana dulu pernah ada orang ni tanya Tok Guru saya, Tok Guru Mekah, Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Orang ni memang tak tahulah apa akidahnya, tapi mengaku Islam lah. Pergi kat dia, "Tuan, orang kata tuan ni ulama besar di Mekah." Oh, sombong cakap begitu. Satu soalan saya nak tanya, Allah Ta'ala sekarang ni buat apa? Allah Ta'ala sekarang ni buat apa? Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah sebut dalam Quran, fa'alul lima yurid, dia buat apa saja yang dia kehendaki. Bahkan kita sedang nyawa, dia sedang memberi nyawa kepada kita. Kita melihat, dia sedang memberi kita untuk melihat. Kita mendengar, dia sedang juga menyebabkan kita mendengar. Jadi kalau cakap gitu nanti logik akal. Sebab orang-orang begini nak dalil Allah buat apa? Mana dalilnya? Orang di sekeliling ini semua terdiam. Kalau ada soalan tu sampai ke aku, agaknya aku nak jawab apa? Kalau ada soalan tu orang tanya ke kita, kita pun nak jawab apa? Kalau kita jawab yang tadi, itu logik akal. Awak melihat dia, Allah sedang bagi awak lihat. Mana dalil? Allah Maha melihat, ada dalilnya. Ni Allah bagi kita lihat, mana dalil? Okey,
Kita pula tak hafal Quran, hafal pun 3 kul. Takkan nak buat dalilnya kul huwallahu ahad. Orang tu lagi tak faham. Kalau apa kata guru saya, kalau awak nak tahu Allah Subhanahu Wa Taala buat apa, nak dengan dalil Quran. Allah sekarang ini sedang berselawat atas Nabi. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat yusallu, maknanya tak pernah lepas daripada berselawat atas Rasulullah. Maknanya Allah dan juga para malaikat. Mustahil Allah berdiam. Itu mustahil di akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah diam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kaunuhu mutakalliman, keadaannya sentiasa berbicara, dan mustahil dia diam. Tetapi perbicaraan Allah seperti mana kita belajar, bukan Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan huruf, dengan kalimah sehingga kita nak dengar di telinga. Tetapi Allah menyatakan dia berselawat atas Nabi SAW. Sebab kalimah yusalluna 'alan nabi, maksudnya apa? Sedang berselawat atas Rasulullah SAW. Kalau kamu nak tanya ni ayat Quran, Allah sedang berselawat atas Rasul. Oh, kita kan aku ingat tak ada boleh jawab, walaupun lama besar begitu. Dia pun tak tahu ada dalam Quran yang Allah sedang selawat atas Rasul. Sebab dia adalah orang yang anti selawat, tak berubah tentang selawat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri hidayah kepada dia. Itulah cara ulama besar kita jawab. Bahkan kalau soalan tu tanya kat saya, cuba tu fikir ayat Quran, Allah sedang buat apa, memang banyak ayatnya. Cuma nak kata lebih memahami orang tu. Yusalluna 'alan nabi. Allah Subhanahu Wa Taala dan juga malaikat sedang berselawat atas Nabi. Kat situ mudah faham. Kalimah yang kalimah yusallu, kemudian pula orang tu orang Arab, mudah difaham. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri hidayah kepada dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Al-Muqit, itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penjaga alam ni. Dan jangan kita beranggapan ini aku jaga, itu aku jaga, seolah-olah semuanya milik kita dan kita yang menjaganya. Tapi pada hakikatnya Allah, hanya saja Allah amanahkan sesuatu kepada kita untuk kita jaga, nanti kita dapat pahala. Allah Subhanahu Wa Taala amanahkan kepada kita mata, jaga mata, nanti Allah bagi pahala. Telinga, tangan, kaki, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita anak, jaga dia, aku bagi pahala. Bimbing dia, didik dia, aku bagi pahala. Tapi semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata ulama-ulama kita, barang siapa yang banyak zikir, ya muqit, ya muqit, kalau sekiranya waktu dia sedang rasa lapar dan juga haus, disebabkan mungkin dalam satu perjalanan, kata ulama-ulama, ialah kadang-kadang naik kapal terbang. Sebelum naik dia tak makan atas kapal terbang tu dalam 2-3 jam juga. Ingat ke tunggu makan atas kapal terbang? Haram tak ada. Kalau ada pun kena beli RM72. Duit yang kocik RM102 je. Nak turun-turun pun agak nak naik kereta, teksi ke apa agak tak tahu berapa pula nak kena bayar. Dia fikir tak apalah, 2-3 jam tak apalah. Tetapi ulama kata kalau kamu musafir rasa lapar, ya muqit, ya muqit. Orang sebelah tanya, cik tak lapar? Saya lapar lah. Ya muqit, ya muqit. Ajar dia sekali. Itu kata ulama-ulama kita. Bahkan kata ulama, bila kita dah lapar, badan pun lemah, lalu banyak baca ya muqit, ya muqit, tapi dengan penghayatan lah. Seru Allah, wahai muqit, wahai yang jaga perutku, yang jaga penglihatanku, semua tu seru yang muqit. Maka kata ulama, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kekuatan dengan apa yang kita maksudkan tadi. Kalau sekiranya kita dah rasa lemah pada perut, Allah bagi kekuatan pada perut. Kalau lemah pada penglihatan, maka Allah beri kekuatan balik pada mata kita. Izin Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hasib, yang maha menghitung. Ahsahu Allah wa nasuh. Kelak nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan hitung amal manusia kita, sedangkan kita dah lupa dah. Waktu mula kita akhir balik, ada perbuatan yang dicatat oleh para malaikat. Hanya saja ulama kita khilaf apa yang dicatatnya.
Sebagai ulama kata dua, satu perkara yang baik, satu perkara yang buruk. Tetapi di akhirat, perkara yang baik Allah perlihatkan pahala. Cuma didahului dengan pertanyaan soalan berkaitan keburukan dulu. Gitu. Mengapa agaknya? Sebab kalau Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan dulu amalan baik, kita rasa gembira. Layak masuk syurga ni. Sebab tak ada amalan buruk. Tetapi kata Rasulullah, Allah memperlihatkan amalan buruk kamu dulu. Amalan baik nanti, buruk dulu. Allah tanya. Lalu kita jawab, ya Allah, aku mengampuni kerana kelalaianku, kejahilanku, ya Allah. Tapi aku berusaha untuk taubat padamu, ya Allah, aku takut padamu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya hambaku, wahai hambaku, kerana kau dah mengaku, aku ampunkan dosa kamu. Dan semua dosa-dosa kamu, aku pun akan jadi pahala. Masuklah ke syurga ku. Maka masuk syurga mana ada dosa lagi? Dosa Allah tak ukurkan, cuma tukar jadi pahala. Bagi orang yang bijak, kalau macam tu buatlah dosa banyak-banyak, nanti di akhirat tukar jadi pahala. Bijak sana dia. Dia tak tahu bijak-bijak dia kalau kena azab dulu pun dia tahu. Al-Hasib, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha menghitung. Bukan sekadar dia menghitung, dia juga mencukupkan apa yang dihitung. Mengapa agaknya? Sebab Islam ini dia maqasid. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita Islam yang bersifat sederhana. Walaupun dia raja, dia sultan, dia pemegang kuasa dalam satu kerajaan, bila Allah Subhanahu Wa Taala panggil dia buat haji, tetap juga kena pakai pakaian ihram. Sama orang miskin juga orang fakir. Sama juga macam khodam-khodam dia berpakaian. Allah bagi sama. Mengapa agaknya? Sebab dia tak boleh kata aku raja. Bahkan sewaktu dia tawaf, dia tak boleh kata aku sebagai seorang raja sedang tawaf. Tak ada. Bila dia nampak orang lain semua sekali tawaf dengan pakai ihram, dia kata aku hamba Allah. Lalu raja di mana? Raja itu adalah satu ujian yang Allah beri kepada aku, yang mana aku balik nanti jadi raja balik. Tapi itu satu ujian. Raja Sulaiman alaihi wasallam seorang Nabi Rasul, tetapi dia berjaya dalam ujian dia menjadi raja. Nabi Daud alaihi wasallam seorang Nabi Rasul, tetapi dia berjaya juga dalam ujian yang menjadi Nabi, menjadi raja juga. Dia berjaya. Bahkan beberapa lagi khalifah Islam setelah wafatnya Nabi, semua berjaya. Semua berjaya. Al-Hasib, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha menghitung, mencukupkan. Dia dah yang menghitung kebaikan kita, keburukan kita. Bahkan bila sebut Al-Hasib terperinci pula tu. Ni yang kita takut. Kalau gitu-gitu okey, tapi kalau Allah menghisab kita dengan hisab yang detail, kata Rasul kepada Aisyah, khawatir ada azab. Itu kata Nabi, ya Aisyah, barang siapa yang dihisab oleh Allah dengan hisab yang detail, halus, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengazabnya. Takut. Oleh kerana itulah kita mohon kepada Allah hisaban yasira. Dengan cara jadi orang beriman. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kita kena usaha jadi orang beriman, orang bertakwa, agar kitab kita ditulis kitab penulisan yang baik. Di akhirat pula dapat menjadi golongan kanan, kitab diberi pun belah kanan. Hisab yasira dalam Quran, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kalau ditanya hisab mudah tu bagaimana, boleh fikir dengan akal? Boleh. Tapi apabila kamu fikir balik, tak sangka macam tu bunyinya ringannya hisab. Tak sangka ringan, seringan itu hisab Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Sebab Nabi cerita orang yang hisab yasira, dia hidup berpuluh tahun. Kalau berpuluh tahun, tak tahu berapa banyak amal. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala terima amalnya, terima amal baik. Dan dia termasuk orang yang hisab yasira, hisabnya dimudahkan. Apa maksud dimudahkan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mula berada di masyhar, lalu dihisab, ditimbang, itu semua
Kalau sekiranya dikaitkan waktu dengan solat, antara satu waktu solat dengan satu waktu solat, macam subuh nak pergi ke Zuhur, nak masuk Zuhur, dia dah masuk syurga. Kita hari ni pun waktu yang berjalan ni laju. Dah solat subuh, lepas tu sekian, siap-siap makan-makan, pergi pula, dah tengah hari, lepas tu nak tunggu Zuhur pula. Lalu hisab yasira pun gitu juga. Bahkan ada di antara umat Rasulullah ni mula berbangkit, dihisab, dibawa ke sana, dibawa ke sini, diberi kitab, ditimbang di atas mizan, melewati tiang sirat. Tapi kata Rasulullah, antara maghrib ke isyak lah dia, macam kita ni dah masuk syurga dah. Itulah hisab yasira. Padahal amal dia puluhan tahun. Kita di dunia satu-satu kes kadang-kadang bertahun-tahun. Tu kawan kita tu dah masuk 4 tahun dah selesai lagi. Tu kawan kita tu 4 tahun dah. Ada kawan tu 12 tahun. Orang sebelum nak sampai ke hukum gantung ada kes dia dah 12 tahun dah. Minta pengampunan tuanku, tak dapat, tak apa, stop dulu, nanti mana tak ulas sekali naik tuanku yang lain bagi pula. 12 tahun ada duduk dalam tu. Dah macam gila dah orang ni. Duduk situ sebab tahanan terakhir, tapi 12 tahun. Sebab dalam TV3 dia ada tunjuk tau, kisah orang tu, kesian dia, sampai banyak peguam tak setuju lah. Bahaya mental. Kalau tak mau hukum dia, bawa keluarlah pergi penjara biasa. Tahan dia tu tempat yang terakhir. Matahari pun tak masuk ke dalam tu. Cahaya matahari tak masuk. Cuba kita duduk dalam bilik sebulan. Telefon tak ada. Kalau ada telefon dia boleh hidup lagi. Kalau ada telefon ada tapi bateri habis, tak boleh charge, dia mati balik. Orang hari ni macam anak kita lah. Macam anak saya tak pandai keluar, bagi dia satu bilik, bagi telefon, bagi dia main-main. Tak keluar pun tak apa, asalkan telefon boleh charge. Cuba kalau bagi telefon 2 jam je, lepas tu dia dah kelengkabut, telefon. Nak charge. Macam nyawa. Jadi Rasulullah beritahu kepada kita, hisab yasira. Nabi dah buat contoh. Lalu kita fikir dengan akal. Kita makan pun boleh kata daripada maghrib ke isyak juga. Ini pula cerita hisab puluhan tahun antara maghrib ke isyak, masya-Allah. Baru kita nampak. Dan perkara ini sebenarnya tak boleh nak fikir. Sebab yang bagi mudah Allah, bukan kita nak fikir dengan kemudahan kita. Kemudahan kita tak boleh nak fikir sebenarnya. Kemudahan Allah tak boleh nak fikir. Kita boleh fikir ke sesuatu yang dimudahkan tadi ke. Lalu kata ulama kita, barang siapa yang memperbanyakkan ya hasib, baca ya hasib pagi dan juga petang, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengannya untuk menguatkan kita lebih beribadah kepada Allah, maka dia tidak akan hilang lagi. Itu kata ulama kita, barang siapa membanyakkan baca ya hasib, nak sejaya apa yang telah kita raih, yang kita dapat dengan usaha kita kerana Allah, maka dia tak akan hilang. Dengan ilmu kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam. Jadi yang saya kira-kira asmaul husna yang kita dah belajar dah sampai ke 40 dah. Jadi insya-Allah nanti pada waktu-waktu yang lain kita akan sambung lagi. Wallahu taala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala